sejahtera, salam upah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah sahabat syurga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada majlis ilmu malam ini dengan izinnya juga. Kuliah maghrib kita ini di bawah saluran Google Meet ini adalah dari Gema Nur Iman yang dipengerusikan oleh Puan Hajar Rosniati binti Mansur yang dibantu urus oleh AJK Gema Nur Iman. Kuliah ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Bagi memberkati majlis, mohon Isad Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin dan ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mari kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai pada ayat yang ke-66 Suratul Baqarah. Ayat 66 Suratul Baqarah, dan kita sudah lalui pengalaman beratusan tahun, tuan-tuan. Pengalaman hidup manusia ratusan tahun, malah ribuan tahun. Kalau Nabi Musa tu 3000 tahun jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jarak dengan Nabi. Kalau jarak dengan kita lebih kurang 4500 tahun. So kita sedang membaca pengalaman orang yang jarak hidup dia 4000, 5000 tahun dari kita. Dan rupanya sepanjang tempoh itu, kadang kita pelik macam mana perangai mereka boleh diwarisi oleh kita. Boleh diwarisi, kita nampak berlegar dalam masyarakat kita. Itu yang kita pelik. Rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, manusia hidup ni saling berganti. Usia berapa? 300 tahun, 100 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Manusia ni sering berganti, bergenerasi. Yang tak mati-mati ialah syaitan yang menghasut. Jin-jin, kan, syaitan dalam kalangan jin yang menghasut idea yang sama berulang kali. Sebab tu bila Allah sebut tentang inna syaitana lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sepatutnya kita sudah dapat melihat bagaimana pendekatan, modus operandi, cara, perangai yang dibawa, dibisikkan oleh syaitan ni
sama. Kalau orang dulu boleh jatuh dalam lubang itu, maka kita yang baca Quran, sepatutnya kita berhati-hati tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan ayat-ayat Quran ni didatangkan kepada kita nak bagi tahu inilah perangai-perangai yang syaitan akan bawa untuk hasut korang pula. So kita perlu lebih berwaspada, baca Quran lebih teliti, melihat perangai-perangai ini untuk dijauhi, belajar supaya kita semakin pandai menyedari, melihat, merasai tipu daya syaitan. Gitu. So pada ayat yang ke-66, jom kita lihat apa lagi yang diperlakukan oleh Bani Israel. So kadang bila Allah beri hukuman kepada manusia, maka ada manusia yang kata, kejam betul. Takkanlah langgar arahan, tak boleh bekerja hari Sabtu, terus dihukum jadi kera. Kan? Walhal dia berusaha nak cari makan. Kan? Kenapa sampai macam tu? Kenapa hukumannya tu sampai macam tu? Jadi kera 3 hari kemudian mati. Allah berfirman, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan faja'alnaha nakala. Kami jadikan apa yang kami jadikan itu kepada mereka sebagai satu peringatan. Kalimah nakal maksudnya ialah suatu yang melarikan. Kita divert, kita larikan, pesongkan, jauhkan. Maka tindakan Allah menukar mereka menjadi kera sepatutnya jadi tauladan bagi manusia selepas itu. Bila Allah jadikan sebahagian daripada mereka kera, dia sepatutnya menjadikan manusia-manusia yang lain menjauhkan diri dari buat benda yang sama. Supaya kita takut untuk buat dosa. Itu tujuannya. Tujuannya nak menjauhkan orang lain. Kan sama macam Allah tentukan hukum-hukum hudud. Kalau mencuri sekian nilai, potong tangan. Bukan bermaksud Allah nak hukum semua orang potong tangan, tak ada tangan, tak. Supaya orang-orang yang lain melihat benda tu menjauhkan diri. Melihat suasana tu mendatangkan trauma. Melihat benda tu menginsafkan. Melihat benda tu disampaikan pula pada anak cucu keturunan. Jangan contohi. Begitu tujuannya. Tapi manusia ni kadang perlu disebut begitu depan mata satu persatu. Kalau tak, dia tak faham. Sampai kesudah dia tak faham. Dan sekarang ni tuan-puan, masyarakat kita pula semakin hilang common sense. Semakin hilang common sense. Patutnya kalau dia buat salah, dia patut minta maaf. Tapi tak, dia buat salah, orang horn dia marah. Seolah-olah buat salah tu privilege. Ikut suka akulah, aku nak buat apa. Kan, dah hilang dah common sense tu. Anak-anak muda patutnya dia menunjukkanlah rasa yang dia hargai kehidupan orang yang lebih tua. Kalaupun tak dapat, gagal untuk memahami, perlu dihormati, sekurang-kurangnya lihatlah orang-orang tua ni lebih dahulu hidup, ada pengalaman dan lebih banyak nilai usaha untuk beribadah. Tapi tak ada dah nampak common sense tu. Ya mungkin sebab dia nampak ramai orang tua yang sudah semakin jarang nak melebarkan sayap untuk tunjukkan rasa kasih dan sayang pada orang muda. Lalu
Setelah Allah beri hukuman semacam itu, Allah tanpa diminta, Allah beri penjelasan kenapa benda itu dibuat. Faja'alnaha nakala. Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu bentuk hukuman, pencegahan, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang berhadapan dengan situasi itu. Orang-orang lain yang berhadapan dengan situasi itu. So, mereka buat kesalahan, telah ditukar jadi kera. Bayangkan kera tinggal dekat dengan laut. So, kerana kesalahan itu, kesalahan mereka tangkap ikan. Maksudnya kerja mereka basically sebagai nelayan. So, manusia yang selalunya akan lalu berdekatan dengan laluan air, maka boleh melihat ketentuan Allah itu. Dan sepatutnya mereka boleh ambil pengajaran. Kampung-kampung yang lain, orang-orang dari tempat lain yang lalu dekat perairan tu nampak sekumpulan kera. Patutnya mendatangkan keinsafan. So kejadian tu untuk waktu tu wa ma khalfaha, dan untuk kita orang yang datang kemudian. Bukan mereka yang hidup sezaman dengan mereka sahaja ditukar. Bukan orang zaman itu sahaja yang dapat pengajaran, tetapi kita yang selepas itu. Membaca kisah mereka sepatutnya menjadikan tauladan. Maka janganlah cuba cari helah dengan hukum Allah. Tuan-puan, saya nak tanya, adakah cerita-cerita semacam ini kita harus perdanakan berbanding, kita jadikan dia popular berbanding kisah kancil dan kura-kura, arnab dan kura-kura, kancil dengan ular sawa, kancil dengan tok belang, kancil dengan kerbau. Kan? Sebabnya kisah macam ini yang punya pengajaran yang nyata, jangan buat helah terhadap hukum Allah, yang itu yang perlu harus perdana disampaikan kepada anak cucu keturunan. Bedtime story kepada anak-anak ni. Saya pun dah jarang buat bedtime story pada anak-anak. Berkait rapat dengan kisah-kisah macam ni. Bila balik rumah anak dah tidur, nak bedtime story dengan siapa? Dengan orang rumah. Saya baru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dia dah tidur dulu. Selalunya waktu dalam kereta. Kan? So, bertabahlah bila dapat suami ustaz yang rajin tadabbur. Dalam kereta pun dia tadabbur. Dah idea tu datang waktu tu, tapi lazimnya orang rumah dan anak-anak ni apa dia buat? Dia tidur. Dia tidur. So, saya cakaplah sorang-sorang. Idea tu tengah mencurah-curah. Saya cakaplah sorang-sorang. Tapi rupanya, itu menjadi apa? Bentuk terapi untuk mereka. Dan saya rasa selesa. Cakap sorang-sorang. Orang tidur-tidurlah. Bentuk terapi. Lebih-lebih lagi bila balik kampung. Ialah bila anak dan isteri tidur, apa lagi kita tekanlah 18200 kan. Diorang tak perasan. Tiba-tiba dah sampai. Dah sampai. Mujur korang tidur. Gitu. So, faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang yang terkemudian, wa mau'izatan lil muttaqin. Cuba tengok bagaimana Allah berikan pembahagian untuk orang-orang waktu tu, dan orang-orang yang datang kemudian, mungkin daripada kalangan bangsa yang sama. Level pengajaran ialah pada level nakalan. Okey? Level pengajaran adalah pada level nakalan. Apa maksud nakalan? Jangan buat macam tu. Jauhi. Kan? Bentuk jauhi ni boleh jadi tegas, amaran, jangan buat.
ada papan tanda, don't ever do it, orang waktu tu dan juga keturunan mereka, wa ma khalfaha, keturunan mereka. Tapi untuk orang bertakwa, Allah nyatakan wa mau'izah. Mau'izah ni lazimnya kita translate sebagai nasihat. Nasihat. Ada beza nakalan dengan mau'izatan. Nasihat ni tuan-puan, dia lebih lembut, dia lebih soft, dia lebih bentuk datangkan cerita-cerita pengajaran. Itu untuk orang bertakwa. Kenapa? Ada beza dari sudut emosi. Nakalan ni keras, firm, tegas. Mau'izah ni lembut, nasihat, kan, pujukan, begitu. Sebab dia punya dia punya golongan sasar berbeza. Untuk orang-orang yang semacam Bani Israel, sikap dia, sifat dia, mereka perlu diberikan bentuk nakal. Apa tadi nakal? Keras. Peringatan keras itu tujuan untuk mencegah. Tapi untuk orang bertakwa, kerana orang bertakwa ni jiwanya lembut. Tak perlu cakap kasar-kasar, keras-keras, kuat-kuat. Orang bertakwa ni cukup kita cakap dengan lembut. Mereka sangat mudah untuk memahami. Dan dalam kita punya kehidupan, tuan-puan, bila kita pernah melalui pengalaman bertakwa, bila waktu kita kanak-kanak, kita sangat bertakwa. Lebih-lebih lagi bila kita masuk tadika. Tak kira lah tadika mana-mana, tadika kemas ke, tadika pasti ke, little khalif ke. Anak-anak kita menjadi sangat patuh, kan? Sangat patuh. Suruh baca doa makan, dia baca. Malah dia tanpa segan silu, bila balik rumah tengok kakak dia makan, sebelum baca doa makan, dia akan tampil, baca doa makan. Kalau tak, makan dengan syaitan. Dia tak ada second thought untuk tegur. Sangat bertakwa. So, pada level itu, kita datangkan nasihat-nasihat yang baik supaya takwa tu kekal, tuan-puan. Takwa tu kekal. Tak gitu? Kita nampak bayangan takwa tu pada anak-anak. Tapi, kenapa sifat tu makin lama makin hilang? Bila kita jadi remaja, lain pula, kita dah mula longgar. Bila jadi semakin besar, semakin dewasa, semakin longgar, semakin masuk air. Kan? Tapi waktu kanak-kanak, waktu kita tengah fitrah tu, sebutlah apa nasihat yang baik, kita akan cepat serap dan benar-benar jaga. Bukankah ada kita pernah tonton video ada beberapa orang kanak-kanak yang diuji ketakwaan, patuh tak pada arahan, diletakkan biskut chips more dalam pinggan. Mak dia bagi arahan, jangan sentuh, belum sampai masa. Dan dalam video tu kita lihat bagaimana mereka cuba untuk kawal diri supaya taat pada perintah. Dan tuan-puan, kita sedang memerhati tindak tanduk manusia yang sedang struggle mempertahankan takwa. Cuba bayangkan, yang duduk di situ bukan lagi kanak-kanak, tapi kita usia 40, usia 50, usia 60, tatkala Allah kata, jangan buat ini.
Kita sangat eager nak buat dan kita kadang sampai tarik rambut, sampai macam-macam. Cuba tengok reaksi anak-anak tu. Tak boleh pegang, sikit boleh tak, sikit boleh tak. Wa mau'izatan lil muttaqin. Hebat tak? Hebat. Apa yang kita boleh belajar? Arahan Allah untuk bertakwa, arahan dari Allah untuk kita bertakwa ni, dia bukan arahan rocket science punya arahan yang mustahil untuk kita buat. Kita sudah lalui. Tinggal lagi kita lupa benda tu. Kita lupa benda tu. Kita semua pernah melalui zaman kanak-kanak, pernah sangat tulus, mulus, pernah berjiwa takwa tu, pernah. Sekarang usaha kita bagaimana nak kembali kepada itu. Dan di hujung usia, kalau kita panjang umur, bukankah kita kembali menjadi kanak-kanak? Sangat tulus, sangat polos. Yang kita lihat adalah fizikal kita kembali kepada kanak-kanak. Tapi alangkah ruginya kalau emosi kita dan ketakwaan kita tidak lagi secekal kanak-kanak. Rugi. Kemudian Allah datangkan pula sifat buruk seterusnya. Kalau dalam pengajian sebelum ni kan ada beberapa sifat buruk yang Allah nak perkenalkan pada kita. Berapa sifat buruk sebelum ni? Sifat buruk pertama apa? Ni yang nak kena buat peperiksaan hujung tahun ni. Ada berapa sifat buruk? 3 kan? Pertama, dia berpaling. Kedua, dia cari banyak soal. Ketiga, dia buat helah. Cerita pertama, mereka berpaling. Setelah janji bukit di atas kepala, mereka berpaling. Kemudian datang pula cerita kedua yang tukar jadi kera. Diorang banyak helah, buat helah. Dan sekarang sifat buruk seterusnya, banyak soal, banyak tanya. Terlalu banyak tanya. Dan itu pun jadi satu penyakit. Dan cerita ini menjadi tema kepada surah ini. Cerita ini adalah tentang surah inilah, surah Baqarah itu sendiri. Tentang lembu betina. Agama-agama yang salah dahulu, yang telah jauh sesat, ada yang memuja lembu. Dan dia diwarisi zaman berzaman, dibawa idea tu oleh syaitan yang tak mati, sehingga dia boleh convince manusia puja lembu. Dahsyat tak syaitan tu? Dahsyat. Dia boleh convince manusia zaman berzaman, daripada orang lain punya idea puja lembu, zaman Nabi Musa, berapa ribu tahun tu? 5,000, 4,000 tahun. Idea tu dibawa oleh syaitan. Mungkin syaitan yang sama, yang mengasuk waktu tu, dibawa sampai ke sekarang. Kan, puja lembu. Dan antaranya juga berlaku kepada musyrikin Mekah. Apa dia? Mereka dakwa kononnya mereka mengamalkan ajaran Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mereka juga ada amalan yang salah berkaitan dengan lembu. Nanti kita akan lalui, kalau kita konsisten belajar dari satu surah ke satu surah, kita akan lalui pada surah Al-An'am. So, musyrikin Mekah, mereka percaya Nabi Ibrahim adalah Rasul
Dan ada syariat yang masih lagi mereka pakai seperti cara solat, wuduk, nikah kahwin dan lain-lain. Dan mereka dalam masa yang sama, ajaran itu, ajaran yang asal sudah berubah, sudah di-convert. Yelah, beza dengan Nabi Ibrahim, kalau Nabi Musa 3,000 tahun, 4,000 tahun, 5,000 tahun, dengan Nabi Ibrahim lagi jauh. Lagi jauh. Dan generasi selepas Nabi Ibrahim yang jadi Nabi, Nabi Ismail seorang. So, jarak antara Nabi Ismail dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh. So, musyrikin Mekah yang kononnya rasa mereka berpegang dengan ajaran asal Nabi Ibrahim, ternyata telah banyak menukar ajaran itu. Antaranya yang pasti mereka dah tak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka dah tak percaya adanya hari kebangkitan. Malah mereka sampai ke tahap memuja malaikat. Sehingga ada yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ui, ma'azallah. So, dengan tanggapan-tanggapan semacam itu, kan, dengan tanggapan-tanggapan semacam itu, mereka sangka sebab Allah sayangkan anak perempuan dia, maka mereka memuja-muja malaikat. So, bila memuja malaikat, tentulah mereka akan disayangi Allah. So, diorang rasa, ialah kalau kita sayang anak Allah, maka Allah akan sayang kita. So, kalaupun kita buat onar, buat kejahatan, kita rapat dengan malaikat, kita selalu puja malaikat, nanti Allah akan lambat laun akan lupakan begitu. Gitu pula idea dia. So, sama juga macam Nasrani yang minta tolong dengan anak lelaki Tuhan. Ini psikologi syirik ni. Dia mohon minta bantuan dari orang tengah yang disangkakan ini ni rapat dengan Tuhan. Anak perempuan lah, anak lelaki lah. Sedangkan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahu samad. Dia tempat tujuh, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakkan dan dia tak ada anak. Dan orang-orang ini yang pandai-pandai sendiri memberikan pangkat itu kepada malaikat dan kepada Nabi Isa. Malah ada ajaran antara agama yang terkenal sekarang ni juga dalam bentuk memuja-muja malaikat, tapi dengan sebutan yang berbeza. Dikata ini dewa, itu dewa, dewa-dewi. So, ada juga agama-agama lain seperti di Afrika, Cyprus dan sebagainya yang melakukan pemujaan terhadap lembu. Dan asalnya lembu ini adalah pujaan Yahudi pada zaman Nabi Musa. Sebab tu cerita kali ini Allah perintah mereka. Ini anak cucu keturunan dia. Anak cucu keturunan dia, Allah perintah mereka untuk sembelih lembu. Supaya jauh dalam hati tak ada dah perasaan nak kembali macam nenek moyang dia buat. Itu tujuannya. Itu tujuan supaya sembelih lembu. Tanda tolak kepercayaan yang dulu orang pernah buat sesat tu. Kenapa? Kenapa diorang puja lembu? Kerana mereka diinstil, didatangkan dalam minda, dalam hati. Mereka sangka lembu ni ada karamah. Mereka anggap begitu banyak kegunaan lembu ni. Lembu hasilkan susu, lembu bagi kulit, bagi daging. Sebab tu mereka puja lembu. Maka untuk hilangkan anggapan salah mereka terhadap lembu, mereka kena sembelih lembu itu. Kan sangat ironi tuan-puan. Dia lihat lembu banyak bagi manfaat.
Apa beza lembu dengan pokok kelapa? Pokok kelapa juga banyak bagi manfaat. Apa beza lembu dengan pokok kurma? Pokok kurma juga boleh bawa banyak manfaat. Apa beza lembu dengan Thermomix? Thermomix masuk je lah bahan, tekan-tekan-tekan jadi lagi banyak bawa manfaat. Dan cuba lihat, kalau manfaat tu sebagai galang ganti, kalau manfaat tu sebagai galang ganti, cuba lihat apa manfaat yang Allah beri pada kita. Apa jenis manfaat, kebaikan, rahmat, kemudahan, rezeki yang Allah beri pada kita. Kalau lihat lembu, setakat dia bagi susu, Allah turunkan hujanlah dari langit. Kalau setakat lembu bagi kita kulit, Allah turunkan wahyu untuk kita dapat bina, reka dan cipta pakaian untuk kita tutup tubuh badan. Tapi ternyata syaitan berjaya memberi hasutan jauh masuk ke dalam hati. Itu yang kita khawatir. Kalau kita tidak sediakan anak-anak kita yang sudah ready made takwa dengan maklumat yang jelas. Kan? So, Allah sebut lembu. Lembu. Mereka ada beralasan, oh lembu begini dan lembu begitu. Tapi tak. Kan? So ayat ini adalah untuk menceritakan perintah Allah pada mereka untuk sembelih lembu betina itu supaya tidak lagi dipuja. Kerana kalau mereka sanggup puja, tidaklah mereka pandang lembu. Kalau mereka sanggup sembelih, mereka tidak lagi pandang lembu itu sebagai keramat. Sebagai keramat. Kita pun macam tu. Ada benda yang kita anggap sebagai keramat. Kan, tasbih kayu koka. Ini keramat ni, ini keramat. Ini dari bahtera Nabi Nuh ni, dari bahtera Nabi Nuh. Apa lagi benda-benda yang kita anggap keramat? Rupanya khurafat. Banyak. So, cara dia, kalau tasbih tu kita anggap keramat, pecahkan. Nak test. Kau punya hati masih ada rasa sayang ke? Masih ada rasa hormat dan kagum kepada makhluk tu? Satu ni kali, ceritanya adalah cari lembu untuk disembelih. Sembelih. Dan tengok tiap-tiap tahun, kita mengulang siar tindakan ini, sembelih lembu kerana Allah waktu korban. Ternyata hati kita tidak memandang lembu itu sebagai keramat. Kan? Gitu tuan-puan. So, jom kita lihat apa kisahnya. Saya yakin dan percaya bahawa kita semua dah lalui kisah ni. Kan? Kita semua dah lalui kisah ni. Tapi jom kita lihat bagaimana cara Allah bercerita. So, lazimnya kita lalui itu kisah Israiliyat. Buku-buku yang lazim dalam pasaran tu dia berdasarkan Israiliyat. Orang ni begini dibunuh lah itu, kemudian suruh cari lembu daripada itu bagaimana manusia mengolah cerita tu. Sekarang kita nak lihat bagaimana Allah bercerita melalui ayat-ayat Quran.
Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Dan ini adalah arahan Allah kepada Nabi Musa. Allah arahkan kepada Nabi Musa bagi arahan kepada kaum Yahudi. Dan bila Allah kata wa idh qala Musa liqaumihi, Nabi Musa bukan pandai-pandai beri arahan ikut suka hati dia, melainkan Allah sudah beri arahan dan Nabi Musa execute. Itu perlu dipaham tu. Sebab kan sebelum ni tentang bunuh diri, bertaubat, bunuh diri, kan Nabi Musa dituduh, engkau pandai-pandainya Musa. Jangan-jangan ini semua kehendakmu. Kan? Jangan-jangan ini semua kehendakmu. Sehingga dia kata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahraka. Kami takkan percaya sehingga kami nampak Tuhan itu dengan mata kepala sendiri dan kami dengar sendiri arahan dari Allah. So, untuk anak cucu keturunan mereka, Allah mulakan dengan pernyataan tegas. Nabi Musa tidak bercakap, tidak bagi arahan ikut nafsu dia. Tapi Nabi Musa beri arahan ini kerana arahan itu datang dari Allah. So, tuan-puan, setiap kali apa kebaikan untuk kita? Setiap kali kita baca Quran dan setiap kali kita berjumpa dengan hadis Nabi, sebarang bentuk perkataan itu adalah datangnya dari Allah untuk Nabi sebut. Kalau hadis Nabi, dia menggunakan perkataan Nabi tapi maksudnya datang dari Allah. So bila berhadapan dengan dua sumber ini, apa kita perlu buat? Tunduk, dengar dan patuh. Bukan bila datang hadis Nabi, saya ada pandangan berbeza lah. Saya ada pandangan berbeza. Tak. Tunduk, dengar dan patuh. Jangan jadi perangai macam Bani Israel. Datang arahan dari Nabi sendiri, yang datang dari Allah pun tak nak tunduk dan tak nak patuh. Tapi saya masih terngiang-ngiang perkataan daripada Ustaz Syahmi tu waktu dia ulas tentang surah Asy-Syarh, suratul Syarh, surah Al-Asr, suratul Asr. Dia sentuh tentang ibadah dan ketaatan kan. Ibadah dan ketaatan. Dia sebut tentang wanita-wanita yang haid. Wanita-wanita yang haid. Sebab lazimnya kita melihat wanita haid ni terbatas untuk melaksanakan dan mengerjakan ibadah. Tak boleh baca Quran, tak boleh ngaji. Lalu adalah soalan tentang apa yang kami boleh buat. Apa yang kami boleh buat. Tapi rupanya tuan-puan, kalau kita pandang, tadi tu kita pandang dari depan. Tapi kalau kita pandang dari arah kanan atau arah kiri tentang wanita haid ni, bukankah dengan dia tidak buat sesuatu tu, dia sedang patuh taat perintah Allah? Allah arahkan wanita haid tak boleh ngaji. So dia patuh. Dia tak ngaji. Kan patuh arahan. Allah arahkan wanita haid tak boleh solat. Dan dia sedang melakukan kepatuhan mengikut arahan Allah. Bukankah wanita haid sebenarnya sedang melakukan ibadah? Patuh perintah, patuh kepada larangan Allah. So berbahagialah para wanita, sama ada anda suci atau anda haid, anda sedang melaksanakan perintah dan larangan Allah.
Kan? Lega kan hati? Lega. Sedang melakukan ketaatan. Sedang melakukan ketaatan. So lepas ni, sampaikan pula pada anak-anak. Barulah mereka nanti bila semakin membesar, dia tak ulang pertanyaan yang sama kepada ustaz-ustaz diorang waktu tu. Kan. Dia dah faham. So bila tak banyak soal, tak ada dia macam Yahudi. Dengar. Kan. So, ustaz, apa beza banyak soal Yahudi ni? Apa beza banyak soal Yahudi ni dengan kebat? Tanya soalan kritikal. Dia ada satu garis halus memisahkan antara banyak tanya dengan tanya benda yang patut dan berkaitan. Ada orang banyak tanya, dia nak beralasan je, tak nak buat pun. Dia saja je nak menghabiskan waktu. Tapi ada orang tanya yang benar-benar berkait dengan benda tu. Yang tu nanti tuan-puan boleh lihat, adakah bentuk soalan aku ni ada kaitan dengan apa yang aku belajar, atau sebenarnya aku nak divert je perhatian orang lain kepada benda lain. Contoh, bila kita baca surah Yusuf, pertanyaannya apa? Zulaikha kahwin tak dengan Yusuf? Tak ada, sepanjang kita baca surah Yusuf, tak ada sebut pun tentang nama tu, tentang perkahwinan, tak ada. Kenapa boleh timbul soalan tu? Kan tak ngam dengan topik utama. Itulah bentuk soalan macam Yahudi ni. Dia tanya soalan nak divert daripada topik asal. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kita banyak bertanya tentang topik itu untuk makin faham, itu tak jadi masalah. Gitu. Okey. So, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Cuba tengok perkataan Nabi Musa. Sungguh Allah yang perintah kamu. Ini bukan aku. Ini Allah yang perintah. Dan Allah perintah kamu. Berat tak benda ni? Berat. Ayat ni berat. Ayat ni besar. Sungguh Allah yang perintah kamu. Nabi Musa hingga guna perkataan Allah. Ya'murukum. Sedang memerintahkan kamu. Dan perkataan inna maksudnya sesungguhnya tanpa ragu, tanpa syak. Dan digunakan sebagai penegasan. Dan inna tu menunjukkan bahawa arahan itu hanya datang dari Allah. Bukan dari Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan je. So ayat ni sebenarnya, dia menunjuk kepada kita satu realiti besar masyarakat pada zaman itu. Mereka kononnya kata mereka percaya pada Allah. Beriman pada Allah. Tapi mereka tolak Nabi. Mereka tolak Nabi Musa. Malah mereka rasa Nabi Musa bagi arahan ikut hawa nafsu dia, bukan datang dari Allah. Sama juga zaman sekarang ada golongan konon-konon kata kami Quranis. Kami hanya percaya pada Quran tapi tak percaya pada hadis. Apa beza Yahudi tu percaya pada Allah tapi tak percaya pada Nabi Musa? Dengan orang sekarang percaya pada Quran tapi tak percaya pada hadis. Sama. 2 kali 5. Sama. Sama. Mereka nak asingkan Allah dan Rasul. Sedangkan Rasul tu kan Allah yang utus. So adakah Quranis itu benar faham ayat ini? Kalau dia kata, kami hanya baca Quran, kami hanya percaya pada Quran. Kalau percaya pada Quran, lihatlah kisah ini betul-betul. Lihatlah di susunan tu. Allah tidak pernah mengasingkan Allah dan Rasulnya. Kalau benar anda benar ikut Tuhan,
benar ikut Quran, tak mungkin pendapat anda tentang hadis tertolak boleh muncul. Maksudnya anda tak faham langsung tentang Quran yang anda baca. Dan anda sedang menunjukkan kekufuran pada semua orang. Kufur sebab tolak Nabi. Syok sendiri. Syok sendiri. Kan. Lepas tu konon-konon bila kita argue dengan dia, oh dia datangkan ayat Quran begini, nak menolak apa yang kita datangkan. Sedangkan dia sendiri tak faham. Dia sendiri tak faham ayat yang dia quote tu. Lepas tu pandai-pandai tafsir sendiri. So apa beza dengan lembu? Sama. Kan lembu, kita letak botol kicap kat sebelah dia, kat sebelah rumput tu, dia tak tahu pula nak buka botol kicap tu tuang. Nah, gitu. Okay. So, Allah perintah mereka untuk sembelih lembu kerana dalam hati mereka ada sifat, masih ada sifat mendewakan lembu. Masih ada sifat itu. Dia masih ada biji benihnya tu. Sebab sebelum ni dah ada kes kan. Dah ada kes berlaku. Dia sama macam waktu COVID hari tu tuan-puan. Waktu COVID hari tu. Kan semua orang diarah untuk mengasingkan diri. Semua orang diarah untuk isolated, mengasingkan dekat rumah masing-masing. Sama ada gejala atau tak ada gejala, asingkan diri dulu. Sebab yang bergejala tu dah tentu ada virus tu. Yang tidak bergejala boleh jadi dia dormant. Dia ada tapi tak bertindak. Sekarang ni yang bergejala tu adalah, yang bergejala, dia tunjukkan tunjukkan tanda-tanda tu sama seperti orang-orang yang pernah sembelih lembu. Kekufuran dalam hati terserlah dengan sembah lembu. So keturunannya ni masih dikuatiri ada gejala, ada virus tu dalam hati. Tapi dalam bentuk dormant. Selagi tidak diuji, selagi itu kita tak tahu. Jika tidak diuji, kita tak tahu hati kita ni ada tak perangai itu. Satu orang beriman ni tuan-puan, manusia ni sentiasa diuji. Dan ujian tu akan serlahkan apa yang ada dalam hati kita ni, apa yang ada di dalam ujian tu. Kan? Ustaz pun diuji. Memang. Saya sentiasa diuji. Hari-hari diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan syok sendiri. Rasa macam, wah, bila aku bercakap ni, orang dengar, orang faham. Sedangkan yang datangkan pemahaman, yang beri pendengaran ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Kan sedang diuji. Sedang melalui proses ujian. So bila hati rasa macam tu, cepat-cepatlah tolak. Tak. Semua datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Begitu. Dan ujian tu yang akan memberikan mata ganjaran. Dan sementara menunggu mata ganjaran, kalau kita lihat jam pukul 9.03 dan patutnya kita akhiri kelas kita dan kita akan sambung lain kali. Kita berhenti pada ayat innallaha ya'murukum. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah tadabbur surah Al-Baqarah malam ini berjalan lancar. Moga tadabbur hari ini menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Tadabbur ini menyusuri tentang umat Nabi Musa yang menyembah lembu, yang menganggap lembu sebagai kerahmat. Wallahu a'lam. Saya tangguh hujan kita hari ini Ustaz. Mohon saya buat bahan kuliah isyak sikit Ustaz.
Boleh, sila. Kuliah isyak kita pada pukul 9 suku dan 9.15 akan bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kisah-kisah Nabi Adam. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua jemaah JNI, terima kasih kepada JNI. Saya mewakili Gubernur Iman memohon berbanyak maaf. Anda ada sebarang kekurangan semasa majlis kita berjalan ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan mereka setingginya di sisi-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon agar Engkau kurniakan ke atas kami kefahaman dalam beragama, kefahaman dalam meniti dan mengharungi ujian-ujian, agar kami sedar bahawa kami diuji untuk diberi markah, bukan kerana kami buat salah dan bukan kerana Engkau benci pada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ujian-ujian-Mu itu akan menjadikan kami semakin matang beragama. Ujian-ujian-Mu itu akan membesarkan iman kami. Ujian-ujian-Mu itu akan menjadikan kami semakin bertakwa. Ya Allah, wahai Tuhan kami, segala kenangan-kenangan indah ini, nikmat-nikmat dan rahmat-Mu ya Allah, yang tidak terhitung banyaknya, gerakkanlah hati kami untuk segera bersyukur ke atas nikmat-nikmat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.